الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وسادتنا الصوفية المحققين وسائر مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan nikmatnya. Dan pada tengah hari yang barakah ini, kita diberi peluang dan kesempatan sekali lagi untuk bersua, meneruskan pembacaan dan juga perbincangan kita bagi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama, yang diterjemahkan di sini dengan Jalan Pintas Meraih Hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Lanjutan daripada perbincangan kita tentang prinsip ke-9 daripada Al-A'mal Al-Zahirah, amalan-amalan lahiriah. Ia berbicara tentang satu perkara yang sangat penting di dalam agama, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah atau melarang daripada perkara-perkara yang mungkar. Kita sudah melihat beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali bagi mukaddimah bagi perbincangan kita. Pada tengah hari ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang satu perkara yang disebutkan di sini dalam kitab Arab, as-sakitu 'anil munkari syarikun li fa'ilihi. As-sakitu 'alal munkari as-sakitu 'anil munkari syarikun li fa'ilihi. Maksudnya, orang yang berdiam diri terhadap sesuatu perkara mungkar, dia sebenarnya telah bersekutu dalam melakukannya. Dia mungkin tak buat, tapi dia diamkan. Sedangkan dia ada kemampuan untuk mencegahnya dengan mungkin autoriti yang dia ada, atau setidak-tidaknya dengan perkataan dia. Ataupun paling rendah iman dia tu ialah dia tidak suka terhadap perbuatan mungkar tersebut. Jadi orang yang mendiamkan diri atas satu-satu kemungkaran, maka sesungguhnya dia telah bersubahat dengan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan bila kita sebut tentang kemungkaran, sebagaimana yang saya telah sebutkan dahulu, kebanyakan daripada masyarakat kita memahami kemungkaran-kemungkaran itu bersifat keagamaan atau bersifat bersifat individual. Okey. Contohnya yang kita faham biasa mungkar, minum arak itu mungkar, judi itu mungkar, apa lagi? Berzina itu mungkar, LGBT itu mungkar. Ya, kita setuju dan menegaskan bahawa perkara-perkara itu adalah juga kemungkaran.
Dan memang jelas daripada ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kemungkaran ni luas. Ada kemungkaran dalam akidah. Kemungkaran dalam akidah ni, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kemungkaran. Jadi apa-apa sahaja perkara yang membawa kepada syirik, maka itu adalah kemungkaran yang mesti kita cegah. Apatah lagi kalau syirik itu disifatkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kezaliman yang paling nyata. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling nyata. Syirik adalah satu-satunya dosa yang tiada ampun bagimu. Istilah. Tak ada ampun bagimu. Tak ada ampun bagi pelakunya. Maksudnya tak ada ampun ni iaitu kalau dia mati dalam keadaan melakukan syirik. Kalau sekiranya dia masih hidup, dia tahu bahawa itu perbuatan syirik, dia sedar, dia bertaubat, insya-Allah di sana ada keampunan Allah Taala. Syaratnya dia kena tinggalkan. Kerana taubat ni, pertama dia kena ada penyesalan. Penyesalan, an-nadam, penyesalan. Sebab dalam satu hadis sebutkan, dalam satu riwayat sebutkan, an-nadamu taubah. Penyesalan itu sendiri adalah merupakan suatu taubat. Kerana lazimnya memang orang yang bertaubat tu dimulai dengan rasa menyesal. Kemudian setelah itu kita kena ada keazaman untuk tidak mengulangi. Yang kedua tak? Yang kedua kita kena tinggalkan. Bila kita dah menyesal, kita tinggalkan. Tinggalkan. Walaupun masa tu mungkin kita tengah buat maksiat, tiba-tiba kita sedar, oh ini maksiat. Aku dah kata nak taubat tadi, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan kita kata, nanti kejap lah. Settle dulu. Settle dulu maksiat ni, lepas ni baru kita taubat. Dia, kalau sebut at-tarku atau meninggalkan tu, maksudnya saat kita melakukan maksiat tu, segera tinggal. Okay. Kemudian ada azam, keazaman. Al-azmu, iaitu berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Walaupun mungkin kita terulang buat maksiat. Ini memang sifat manusia, lemah. Nak melawan hawa nafsu dan godaan syaitan, kita biasa kalah. Tapi berjuang, kalah dalam berjuang. Kita kalah dan terus berjuang tu lebih baik daripada tak pernah nak berjuang. Sebab itulah hadis Nabi SAW disebutkan, Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang yang dikatakan mujahid itu, orang yang dikatakan pejuang itu, mereka yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wal muhajiru man hajaral khataya waz dzunub. Orang yang dikatakan berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan salah dan juga dosa-dosa. Hakikat orang yang berjuang dan orang yang berhijrah. Kemudian yang keempat, kalau sekiranya berkait dengan hak-hak manusia, kita kena pulangkan. Baik. Jadi syirik adalah satu dosa yang kalau kita mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Ta'ala, maka tidak ada keampunan. Berbeza dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain terserah kepada Allah SWT. Selama kita tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maknanya terserah kepada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala boleh sahaja maafkan dia tanpa diseksanya si pelaku dosa tadi. Ataupun kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh menyeksa orang yang melakukan dosa tadi. Tetapi kemudian dia masih dapat ruang untuk memperolehi syafaat daripada Rasulullah SAW, daripada para anbiya, daripada para ulama, para syuhada dan kaum mukminin yang mana Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat. Hatta kalau sekiranya dalam hati yang penting, paling asas dalam diri dia, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa asbab utama untuk kita memperolehi syafaat daripada Rasulullah SAW dan sekalian orang yang boleh memberi syafaat ialah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi syirik itu satu kemungkaran besar yang harus kita cegah dan tidak boleh dipandang enteng. Maka menjadi tanggungjawab contohnya bagi pihak berkuasa agama ataupun orang-orang yang dikatakan sebagai penjaga agama bagi satu-satu negara atau satu-satu negeri atau satu-satu daerah, wilayah dan sebagainya, untuk memastikan bahawa perbuatan syirik ini dibasmi
Ke atas orang Islam lah maksudnya kan, terhadap orang Islam. Sebab tu kalau kita tengok dulu-dulu orang Melayu kita ni banyak buat amalan-amalan khurafat dulu-dulu. Mandi apa, mandi safanya, kepercayaan-kepercayaan khurafat lah. Lepas tu kalau di Terengganu tu apa, main pantai. Kulit mayang tu dia punya tariannya. Dia main mandi pantai. Macam Bon Odori tu. Odori tu perayaannya. Bon tu perayaannya. Odori tu tariannya. Macam itulah main pantai. Itu adalah perayaannya. Kulit mayang tu ialah tarian yang menyertainya. Okey. Kemudian di Kelantan contohnya ada perubatan yang main puteri. Okay. Main puteri dia dirasuk ataupun mungkin disurupi oleh sesuatu kan, dia tak sedar diri. Kuda kepang kalau di Johor contohnya masih berlaku lagi, walaupun pihak berkuasa agama sudah mengeluarkan warta bahawa ia adalah suatu perbuatan syirik, perbuatan yang sesat, tapi masih ada lagi di sana orang di kampung-kampung yang kalau ada kenduri kendara main kuda kepang. Tak sedar tu kenapa dimasuki jin, dimasuki syaitan, kerana dia dimulakan dengan pemujaan-pemujaan. Itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tengok satu dalam YouTube. Dalam YouTube tu dokumentari, tak silap saya oleh Berita Harian tentang tentang permainan kuda kepang lah. Nak jadi dalang tu ada dia punya ritual yang kena lalui. Dia kena berpuasa beberapa hari dan membaca zikir-zikir tertentu yang hakikatnya bukan zikir. Kerana bila saya dengar tu bukan nama-nama Allah bercampur, tak apa saya pun tak tahu. Dan dia nyatakan bahawa ada dalam tempoh itu dia kena gangguan-gangguan tertentu. Dia boleh rasakan ada gangguan-gangguan kehadiran infinity entiti halus. Wallahu taala alam. Baru kemudian dia boleh jadi dalang. Dia panggil dalang ke apa? Kalau kuda kepang. Dalang ni yang main goyang tu, tapi yang ni dia punya itulah pawang dia tu. Yang pegang cemeti tu. Satu video saya tengok ada orang yang terlibat aktif dalam kuda kepang ni. Dia kata daripada budak-budak ni terlibat merempit, lebih baik dia main kuda kepang. Saya sebaliknya, baik dia pergi merempit. Tapi kita sediakan litar. Sediakan litar. Kan? Bagi mereka merempit di litar. Latih mereka jadi pelumba-pelumba profesional. Itu lagi baik. Kan? Bukan mak stopper seorang. Dia kena dia lain-lain lagi. Kan? Daripada dia main kuda kepang tu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kefahaman-kefahaman yang harus dibetulkan. Jadi kemungkaran yang berkaitan dengan akidah, ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidah yang sahihah, akidah yang benar. Bahkan ia adalah suatu jihad yang besar bagi melawan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan bila kita sebut ajaran sesat, jangan kita faham ajaran sesat tu ajaran-ajaran yang tertentu. Yang jenis zikir guru Yahya macam dalam filem tu, dalam movie ataupun dalam drama dulu kala, ataupun yang yang kita faham kalau ajaran sesat tu yang mengaku jadi nabi palsu sebagainya, ataupun buat amalan-amalan yang tertentu dalam agama yang menyimpang. Ajaran sesat ni luas. Ideologi yang datang daripada tamadun-tamadun yang bukan Islam, yang berlawanan dengan akidah Islam, maka itu juga sebenarnya adalah ajaran sesat. Itu juga ajaran sesat. Contohnya apa? Kita kata ateisme itu ajaran sesat. Ateisme, agnostisisme dan macam-macam jenis ateism lah, ism ni. Itu semua jenis-jenis kesesatan. Sekularisme itu juga sejenis ajaran sesat. Kerana itu ramai alim ulama kita mengarang kitab-kitab untuk menjawab golongan ni. Contohnya di zaman Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, sekitar kurun ke 11 Masihi, tak silap saya 11 Masihi ataupun kurun ke 6 Hijrah, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih bersungguh-sungguh melawan kumpulan-kumpulan dan ajaran-ajaran sesat yang muncul di zamannya.
Contohnya ahli-ahli falsafah, Neoplatonisme, yang mengambil fahaman mereka itu daripada Greek, lalu diserap masuk ke dalam kalangan masyarakat Islam. Maka dikarang satu buku bagi menjelaskan kekeliruan-kekeliruan ahli falsafah ni. Judulnya Tahafut al-Falasifah, kekeliruan-kekeliruan ataupun kerancuan-kerancuan ahli falsafah kalam. Kemudian diberhadapan dengan golongan Batiniyah. Batiniyah ni Syiah Ismailiyah, Batiniyah. Bagi mereka yang benar tu adalah yang batin. Ayat Quran tu yang makna sebenar tu yang batin, bukan yang zahir. Sehingga sampai tahap kepada menakwilkan Al-Quran dengan takwilan-takwilan yang salah. Sehingga ke tahap meninggalkan zahir syariat, tidak beramal dengan syariat. Macam kalau kita di zaman kita ni, golongan-golongan yang terlibat dalam ilmu hakikat sehingga tinggalkan syariat. Di zaman Imam Ghazali dah muncul. Maka Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi mengarang kitab-kitab yang menentang golongan ini. Contohnya Fadaih Al-Batiniyah. Fadaih Al-Batiniyah. Itu memang jelas menentang golongan Batiniyah. Al-Mustazhiri dan banyak lagi lah contoh-contoh kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali bagi membetulkan atau untuk menolak kemungkaran falsafah dan ajaran Batiniyah tadi. Baik, jadi ada kemungkaran dalam konteks politik, ada kemungkaran dalam konteks sosial, ada kemungkaran berkaitan dengan alam sekitar, kemungkaran dalam bidang ekonomi, contohnya. Itu semua adalah kemungkaran-kemungkaran. Sesuatu perkara yang bercanggah dengan hakikat kebenaran dan prinsip keadilan, itu adalah kemungkaran. Kerana Allah SWT merintahkan kita kepada menegakkan keadilan. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang beriman, hendaklah kalian semua aktif. Maksudnya qawwamin ni maksudnya aktif menegakkan kebenaran atau menegakkan keadilan. Jadi apa sahaja perkara yang bercanggah dengan nilai-nilai keadilan, maka itu adalah kezaliman. Maka dia adalah kemungkaran. Harus dicegah. Jadi as-sakitu 'alal munkari, kata dalam statement tu dia kata as-sakitu 'anil munkari syarikun li fa'ili. Orang yang mendiamkan atas satu-satu kemungkaran, dia itu bersubahat, bersekutu dalam melakukan kemungkaran tersebut. Jadi kata dia, setiap orang yang melihat perbuatan mungkar namun dia tidak mencegah dan hanya membiarkannya, maka dia dikira termasuk di dalamnya. Orang yang mendengar umpatan, contoh dia di sini, juga termasuk pelaku yang mengumpat. Kerana mengumpat ni dia cakap dan dengar. Betul? Kalau duduk seorang-seorang dalam bilik seorang-seorang marah-marah, tak ada siapa dengar, cuma malaikat kiri kanan dengar dan Allah yang maha mendengar. Selain daripada kita marah-marah, itu tak disebut mengumpat. Sebab kita seorang-seorang marah-marah kan, kita meluahkan perasaan. Mengumpat tu macam mana? Bila kita bercakap, ada orang dia dengar, baru jadi mengumpat. Antara ada mulut dan juga telinga yang mendengar. Jadi orang yang tahu, orang yang duduk kat situ, dia tahu tu mengumpat. Dia tahu. Maka tanggungjawab dia ialah menegur. Bukan tambah lagi minyak yang dah sedia mahal tu. Tambah lagi. Kita, tambah. Sebab dia tengah membawang, lepas tu goreng bawang, tambah minyak lagi. Tambah lagi perisa. Atau paling-paling tidak, budak ni kalau aku tegur siap-siap dengan aku melayang ni kan. Pergilah tinggalkan dia. Tinggalkan. Kerana sekurang-kurangnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman atau kama. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya, maksud dengan kuasa yang ada pada dirinya, dengan autoriti yang dimilikinya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lisannya, makna dengan perkataan atau dengan tulisan ataupun dengan mesej. Ataupun setidak-tidaknya kita tunjukkan yang kita tak suka, marah kita depan dia tu. Kemudian kalau tak mampu juga, baru dengan hati. Tapi Nabi kata apa? Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya selemah-lemah iman, hati tak suka pada perbuatan
mungkar. Tapi kalau hati tu dah suka, rasa tak ada apa, okey je, itu bukan tahap selemah-lemah iman dah tu. Maknanya setidak-tidaknya lemah iman tu kita rasa, apa ni kan? Dalam hati tu rasa tak senang, rasa macam tak selesa bila seseorang melakukan kemungkaran depan kita. Kita rasa tu. Cuma kita tak mampu dan tak daya nak ubah. Jadi paling tidak jagalah yang selemah-lemah iman tu dan pertingkatkan supaya menjadi sekuat-kuat iman. Kemudian orang yang mendengar umpatan dikata tadi termasuk pelaku yang mengumpat. Ini berlaku untuk semua perbuatan maksiat. Kaedah ni berlaku untuk semua perbuatan maksiat. Termasuk juga bergaul dengan orang yang memakai sutera, yang memakai cincin dari emas dan yang duduk beralaskan sutera. Ini bagilah lelaki pakai pakaian sutera, duduk pun alasannya tikar pun tikar sutera, sejadah sutera. Baju Melayu dia pun baju Melayu sutera, jubah sutera, kan? Serban sutera. Walaupun dia tak sakit. Kalau dia sakit tak apalah. Memang saya tak boleh pakai lain, Ustaz. Kalau saya pakai lain, badan saya tu naik kudis contohnya. Ada orang sakit memang sakit kulit macam tu, dia tak boleh pakai lain. Dia kalau pakai baju batik pun terpaksa pakai baju batik sutera. Terpaksa pakai. Itu tak apa, dia ada darurat. Darurat tubihul mahzurat. Tapi ni dia saja-saja. Aku kan gaji banyak puluh ribu. Beli je lah barang-barang mahal. Sutera paling mahal. Aku pakailah sutera. Jubah sutera, serban sutera, sejadah sutera. Kain kapan pun dia nak sutera juga. Ini maksudnya adalah satu kemungkaran yang kalau kita tahu, kita kena tegah. Kita kena beritahu kalau sekiranya dia jahil dan dia kena belajar lah kalau dia tak tahu. Termasuk juga duduk di dalam rumah atau bilik mandi yang dindingnya terdapat gambar atau terdapat perabot yang dibuat dari emas atau perak. Gambar ni gambar benda-benda yang bernyawa. Itu pun masih ada perbincangan ulama tentangnya. Okay. Kemudian rumah dia tu ada perabot dibuat dari emas atau perak. Atau duduk di dalam masjid. Kita duduk dalam masjid. Yang mana orang-orang di dalamnya tu solat dengan tak betul. Dengan tidak menyempurnakan rukuk, sujud dan duduknya. Itu kemungkaran depan kita tu, kita nampak. Dia tidak menyempurnakan rukun-rukun tu. Dan kita patut tegur. Tapi kita duduk tu, kita biar. Ada antara lain contohnya kadang-kadang orang lelaki khususnya kalau dia masuk masjid, dia sembahyang. Pakaian tu kena pastikan tidak tersingkap. Kadang-kadang dia pakai baju tu singkat. Baju tu memang masa berdiri tu nampak labuh, dia tutup punggung kita sikit. Tapi bila kita duduk, sujud, kadang ternampak bahagian dalam tu. Dah lah kita tak pakai baju singlet apa dalam tu kan, dia nampak. Jadi kena perhatikanlah pakaian kita bila masuk ke masjid nak menunaikan solat. Jadi bila kita berpakaian ni, bagi kita lelaki bukan semata-mata nak nampak cantik, smart, menawan. Tapi kita kena fikir pakaian kita ni mungkin nak guna untuk solat juga. Pakailah pakaian yang sepatutnya. Atau di tempat pemberian nasihat. Di tempat-tempat yang mana ada orang menyampaikan nasihat. Yang sedang berlangsung pembicaraan bid'ah di dalamnya. Zaman dahulu ada golongan yang dipanggil qasas. Qasas ni orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah di masjid-masjid. Dia bercerita. Walaupun cerita tu cerita-cerita yang sifatnya cerita nasihat, cerita tauladan. Tapi banyak bercampur dengan unsur-unsur bid'ah dan juga hadis-hadis palsu di dalamnya. Tujuannya nak menarik orang kepada kebaikan, tapi termasuk dalamnya tu hadis-hadis palsu, dusta. Maka pihak berkuasa agama wajib mencegahnya. Sebab tu kenapa tauliah itu satu yang mesti adalah di negeri-negeri untuk pastikan bahawa orang yang mengajar tu adalah orang yang berkelayakan. Orang yang berkelayakan. Bukan asal mengajar je. Apatah lagi kalau sekiranya nak mengajar tauhid ke apa. Ada hari ni kadang-kadang ada orang dia nak mengajar tauhid tapi kefahaman dia tu salah contohnya. Dia tak berguru dengan betul. Akhirnya dia menyimpang.
Belajar sifat 20 tapi akhirnya kesudahan tak semayang. Itu kan kita tengok setengah-setengah orang apa nama yang terlibat dalam ilmu-ilmu hakikat ni belajar sifat 20. Macam kita juga belajar sifat 20. Tapi akhirnya kenapa kesudahan dia kata tak semayang? Kat mana silapnya? Jadi itu mesti ada something wrong somewhere lah. Jadi pihak berkuasa agama bila tahu benda ni lebih-lebih lagi kalau benda tu dah tersebar di YouTube, di media-media sosial, kemudian tak ambil tindakan. Jadi tutup sajalah pejabat agama tu. Sebab tanggungjawab dia man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maksudnya dengan kuasa yang dia ada, autoriti yang dia ada, bila dia tahu benda tu maka segeralah dicegah. Panggil, tanya, soal jawab. Tahan dia kalau perlu. Kaunseling dia kalau perlu. Itu satu tanggungjawab yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita ni orang kalau nampak boleh tegur macam tu saja. Tapi kita nak buat lebih daripada itu tak boleh kerana kita tidak ada kuasa. Jadi kemungkaran ni contohnya kemungkaran dalam akidah. Bila dalam masjid-masjid atau surau-surau orang-orang yang tidak berkelayakan bercakap tentang perkara-perkara yang boleh menyimpangkan manusia daripada agama. Jadi perlu ditegah. Sebab tu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib dia larang orang-orang para wa'az, tak ramailah makna para wa'az, makna orang-orang yang beri nasihat daripada menyampaikan nasihat dia dalam masjid-masjid, melainkan beberapa orang, antaranya yang dibenarkan ialah Al-Imam Hasanul Basri. Dia dibenarkan untuk mengajar dalam masjid. Mana yang lain-lain tu dia tengok banyak menyampaikan hal-hal yang dusta walaupun nampaknya baik. Kemudian dikatakan atau di tempat perbincangan atau debat yang sedang terjadi ungkapan yang menyakiti hati dan tidak beradab dengan membodoh-bodohkan dan celaan. Hari ni kan kadang-kadang trend ada isu sikit, jom kita berdebat. Ada isu sikit kan, jom kita berdebat. Nak berdebat, pertama pemikiran kena matang. Dan niat satu-satunya semata-mata nak cari kebenaran dan kita tak kisah bahawa kebenaran itu muncul sama ada daripada kita ataupun lisan musuh kita. Bila kebenaran itu muncul daripada lisan musuh kita, maka tanggungjawab kita menerimanya dengan hati terbuka. Kerana niat kebenaran bukan nak, niat berdebat bukan nak cari, nak menegakkan benang yang basah. Bukan nak membenarkan kesalahan diri kita. Tetapi mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Tapi kadang-kadang bila berdebat ni kita sukar kawal emosi. Kenapa? Masa tu kita dah rasa macam pertandingan. Bila pertandingan masing-masing rasa nak menang. Jadi mana yang hak terpaksa ditutup. Asal saja dia menang. Mana yang batil terpaksa ditutup juga asal dia menang. Mungkin timbul pula perkataan-perkataan yang menyakitkan. Sebab apa? Ketika itu mungkin timbul dorongan-dorongan hawa nafsu. Kalau sekiranya berlaku di tengah umum, dia akan membentuk persepsi masyarakat yang melihat. Apatah lagi mungkin pendebat tu rasa malu kalau sekiranya dia jatuh ataupun kalah di hadapan orang ramai yang tengok. Jadi sebab tu paling baik kita kalau nak kalau nak berdebat di antara orang berilmu ni, elok kita cari ruang yang tertutup, kita berbincang secara tertutup, jujur dan secara ikhlas cari kebenaran. Tapi kalau sekiranya macam kebatilan tu dah memang tersebar luas daripada mulut si fulan ni. Dia tersebar luas dan tanpa malu, tanpa rasa segan, tanpa rasa salah dia secara terbuka menyebarkan kesalahan dia. Maka akhirnya kita perlu dedahkan kesalahan dia juga secara terbuka. Ajak dia berdebat secara terbuka, dedahkan kesalahan dia secara terbuka supaya orang-orang yang selama ni terpengaruh terbuka mata. Jadi pendekatan debat ini salah satu daripada pendekatan dakwah yang diakui dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kamu kepada jalan Allah SWT dengan penuh hikmah. Hikmah ni maksud ulama berdasarkan dalil-dalil dan hujah-hujah yang meyakinkan.
Wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat-nasihat yang baik yang dapat menggugah rohani kita tu untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kalau sampai satu tahap terpaksa berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Mana mujadalah itu juga adalah suatu pendekatan dakwah yang diambil oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dia berdebat dengan Namrud. Nabi Ibrahim kata, Namrud kata, aku juga menghidupkan dan mematikan. Lalu dia bunuh si fulan, yang ni dihidupkan. Kemudian Nabi Ibrahim berdebat lagi. Dia kata apa? Allah tu Tuhanku, dia menerbitkan matahari pada timur, tenggelam di barat. Kalau kau betul-betul Tuhan, kau mengaku kau Tuhan. Kalau kau betul-betul berkuasa, terbitkan daripada barat, tenggelamkan di timur. Akhirnya masing-masing terpaku. Terpaku, tak boleh jawab apa. Jadi itu satu pendekatan debat yang mesti dikuasai. Sebab tu ulama-ulama dia mengarang kitab-kitab ilmu munazarah, ilmu berkaitan dengan munazarah, perdebatan. Kitabul jidal, kitab-kitab berkaitan dengan jidal, ataupun perdebatan. Ada seni dia, ada kaedah dia, ada caranya. Tapi digunakan tujuannya lah untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran serta menjatuhkan kemungkaran. Baik, contohlah kalau kita tengok antara yang terkenal dalam dakwah Islam kontemporari ini dalam berdebat, almarhum Ahmad Didat. Almarhum Ahmad Didat. Dalam satu ceramah yang saya dengar, baru-baru ni saya dengar dalam YouTube, dia punya talk dalam YouTube, dia cerita tentang bagaimana tentang kisah seorang alim di India satu ketika dahulu, namanya Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Shah Abdul Aziz Ad-Dihlawi ni anak kepada Shah Waliullah Ad-Dihlawi, seorang tokoh ulama sufi dan pembaharu muslih yang terkenal di India. Ketika orang-orang British mula sampai ke India, jadi orang British ni dia sampai ke India, dia tahu bahawa antara cara untuk melemahkan orang Islam ni, kita kena kalahkan para ulama mereka. Dan mereka berusaha untuk menarik orang Islam ramai-ramai ke dalam agama Kristian supaya mudah untuk mereka menakluki India. Itu sumber kekuatan orang Inggeris. Jadi bersama-sama dengan orang Inggeris ni, dia bawa seorang padri lah. Maka dia cabar berdebat. Maka Shah Abdul Aziz ni bersetujulah untuk berdebat. Setuju untuk debat. Akhirnya panggillah dia berdebat. Jadi dalam perdebatan tu, dia tanya, padri ni tanya kepada Shah Abdul Aziz. Lalu dia kata, aku nak tanya kepada kau. Sekarang Nabi Muhammad di mana? Maka Shah Abdul Aziz pun berfikir, kemudian dia menjawab. Dia kata, Nabi Muhammad SAW sekarang berada di Jannatil Firdaus, di syurga Firdaus. Baik. Kemudian dia tanya lagi. Okey, sekarang ni ketika cucunya, iaitu Sayyidina Husin, terkorban dalam peristiwa Karbala, dibunuh bersama-sama dengan pengikutnya, di manakah Nabi Muhammad? Shah Abdul Aziz pun jawab. Dia fikir, kemudian dia jawab. Dia kata, di Jannatul Firdaus, di syurga Firdaus. Baik. Kemudian dia pergi pula soalan lain. Dia tanya, kalaulah Nabi Muhammad tu di Jannatul Firdaus, kenapa dia tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong cucunya daripada terkorban dalam peristiwa Karbala tersebut? Apa jawapan Tuhan? Kenapa jawapan Tuhan? Kenapa Allah Ta'ala tak tolong? Kenapa Nabi Muhammad tak minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya bantu, tolong menangkan cucu dia? Apa dia nak jawab? Tapi Shah Abdul Aziz ni dia diam. Dia fikir, come on, kata, apa je jawapan kamu? Dia macam nak menang lah tu. Dia rasa nak menang. Come on. Dia hentak-hentak kaki. Cepat. Akhirnya Shah Abdul Aziz jawab begini. Dia ni cakap dengan padri Kristian. Dia kata, Tuhan menangis. Tuhan menangis. Kenapa Tuhan kata kepada Nabi Muhammad? Ni sekadar khayalan saja, nak balas pada orang Kristian ni. Tuhan menangis kerana Tuhan cakap kepada Nabi Muhammad bahawa
Dia sendiri pun tak mampu nak selamatkan anaknya, Isa, quote-unquote anaknya Isa, sebab orang Kristian percaya Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia sendiri pun tak mampu menyelamatkan anaknya Isa daripada disalib. Macam mana aku nak tolong cucu kamu daripada terkorban? Akhirnya, orang Kristian tu pun mengaku kalah. Orang Kristian mengaku kalah. Jadi itu satu bentuk perdebatan. Dia gunakan balik point ataupun keyakinan orang Kristian tadi, lalu digunakan untuk menghantam mereka balik. Ada satu cerita saya dengar contohnya. Orang Kristian juga. Dia berjumpa dengan Habib Salim bin Jindan, seorang ulama di kalangan Ahlul Bait Nabi, Habaib di Indonesia. Habib Salim bin Jindan. Baik, dia tanyalah antara yang hidup dengan yang mati, mana lebih baik? Okey, jawab Habib Salim. Dia kata, yang hidup lebih baik daripada yang mati. Okey, Kristian ni tanya balik. Kalau mengikut kepercayaan Tuhan, dan juga kepercayaan orang Kristian, bahawa Nabi Isa sekarang ni hidup di langit. Sedangkan Nabi Muhammad itu sudah mati. Jadi, tentu sahaja Nabi Isa tu jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad. Tapi Habib Salim dia jawab pula, dia kata, kalau begitu, Siti Maryam, ibu aku jauh lebih baik daripada Siti Maryam. Kenapa? Kerana Siti Maryam sudah pun meninggal dunia, sudah wafat. Sedangkan ibu saya tu masih hidup, ada kat belakang sana. Jadi bagaimana dia gunakan poin-poin tersebut untuk menjatuhkan lawan, tapi tujuan dia nak menegakkan kebenaran. Sebab itu banyak ulama-ulama ni mengarang kitab-kitab berkaitan dengan perdebatan. Syekh Ahmad Didat ni, dia berdasarkan cerita dia kata dia dapat ilham untuk terlibat dalam perdebatan dengan orang-orang ahli kitab ni, Kristian maupun Yahudi, daripada pembacaan dia terhadap satu kitab, iaitu Izharul Haq. Kitab Izharul Haq. Yang ada pada saya di pejabat tu ada dalam 3 jilid. Izharul Haq dikarang oleh Maulana Rahmatullah Al-Kairanawi Al-Hindi. Maulana Rahmatullah ni dia karang kitab tu natijah daripada perdebatan yang berlaku dengan dia, antara dia dengan Padri Fender, kalau tak saya nama dia. Dan juga ni dibawa oleh orang-orang Inggeris. Tujuan dia nak memurtadkan orang Islam di India. Sebab masa tu orang Islam pernah berkuasa di India, kerajaan Mughal dulu. Jadi berdebat dengan Padri Fender ni, hasilnya terbitlah buku Izharul Haq, dan dia telah berjaya mengalahkan Padri Fender tadi. Kemudian Maulana Rahmatullah ni pindah ke Mekah. Jadi di Mekah sana dia tubuhkan sebuah madrasah yang dikenali hari ini dengan nama Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah ni sempena nama seorang perempuan yang bernama Saulatun Nisa. Jadi diberilah nama madrasah tu Madrasah Saulatiyah. Jadi dia tinggal kat Mekah. Masa tu masih lagi zaman kerajaan Osmaniyah. Lalu Padri Fender ni, dia pergilah ke kerajaan Turki Osmaniyah pula. Bila dia dah kalah debat, dia malu, dia balik ke negara dia. Lepas tu dia datang ke Osmaniyah, dia cabar pula ulama sana untuk berdebat. Lalu sampai perkhabaran ke telinga Sultan Abdul Hamid waktu tu, yang merupakan Khalifah Osmaniyah yang ada waktu itu. Dia tahu bahawa ada ulama yang pernah mengalahkan Padri Fender ni. Jadi dia tulis surat, dia jemputlah supaya Maulana Rahmatullah ni datang ke Turki, Istanbul, untuk berhadapan dengan Padri Fender. Jadi bila Padri Fender ni tahu bahawa Maulana Rahmatullah yang dahulu dah kalahkan dia di India nak datang berlawan dia, maka dia pun cabut larilah, dia tinggal. Ini kita kata bagaimana penting juga bagi para pendakwah punya kemahiran-kemahiran untuk berdebat, khususnya bila dia berhadapan dengan golongan-golongan seperti ini. Golongan-golongan sosialis ke, golongan kapitalis ke, liberal kan. Berhadapan dengan liberal satu hal juga. Berhadapan dengan liberal satu perkara pula. Berhadapan dengan golongan postmodern, dengan modernis dan sebagainya, dengan sekularis, maka dia perlu memiliki pengetahuan untuk berdebat. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini, ringkasnya, orang yang bercampur dengan orang-orang yang berbuat maksiat akan bertambah banyak maksiatnya, walaupun dia mampu menjaga dirinya sendiri, kecuali jika dia meninggalkan kata-kata dan tidak mengendahkannya kerana Allah, celaan orang yang mencela serta sibuk dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT sifatkan
Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ya. Al-Quran tak kata man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Barang siapa yang murtad daripada agamanya, kemudian mereka berpaling meninggalkan agama, maka bagi Allah Ta'ala boleh gantikan dengan satu kaum yang lain yang mana mereka ini dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka ini merendah diri sesama kaum mukminin dan juga bersifat izzah, mulia di hadapan orang-orang kafir. Salah satu sifat mereka ialah yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka sentiasa berjihad di jalan Allah, sentiasa berdakwah di jalan Allah, sentiasa menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sentiasa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan kerana Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Dan mereka sekali-kali tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Sebab apa celaan orang mencela? Sebab celaan orang mencela ni dia dapat demotivate kita. Dia dapat menyebabkan kita hilang motivasi, menyebabkan kita patah semangat, menyebabkan kita jatuh dan sebagainya. Tapi bila kita buat tu memandang kepada Allah. Guru saya selalu ajar, dia kata pandanglah Allah. Lihat Allah. Mana apa pun benda kita tengok, pandang Allah. Baik datang dari Allah, keburukan juga datang daripada Allah. Tak ada makhluk yang boleh bagi manfaat kepada kita, tak ada makhluk yang boleh bagi mudarat kepada kita. Yang hanya boleh memberi manfaat dan mudarat ke atas kita tu hanya Allah. Maka pandanglah Allah. Bila kita nak buat kebaikan, pandang Allah. Kerana kalau kita pandang makhluk, banyak kebaikan yang kita tak boleh buat, banyak kejahatan yang tak boleh kita tinggalkan. Sebab apa kita sibuk dengan makhluk? Sebab kita sibuk nak memuaskan hati makhluk. Tapi kita gagal memuaskan, quote-unquote, maknanya mendatangkan keredaan Allah. Kalau hati kita fokus pada yang satu, kita hanya perlu fikir macam mana kita nak mendatangkan redha Allah, nak memuaskan, quote-unquote, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam hati kita tu 1000 makhluk, kita nak fikir, kalau aku buat perkara ni, yang ni suka, yang ni pula tak suka, yang ni pula tak suka, yang ni benci, yang ni jauhkan aku. Jadi akhirnya kita yang serabut. Kita yang buntu. Sebab apa? Kerana kita terlalu sibuk nak memuaskan hati makhluk. Dan makhluk takkan pernah puas. Tapi kalau kita fikir, aku hanya nak Allah aja. Aku nak cari keredaan dia. Terserahlah kepada kamu, terserah kepada makhluk nak buat apa ke atas aku. Kerana kita sadar, tak ada siapa yang boleh bagi manfaat, tak ada siapa boleh bagi mudarat, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia sedar tu, dia hanya yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dia menerus berjihad di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, lakukan amal ma'ruf, nahi munkar, dan mereka tak takut kepada celaan orang yang mencela. Ini satu keadaan iman yang tinggi. Sebab tu afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair, itu betul lah. Maksudnya jihad yang paling afdal bila kita berkata yang hak kepada penguasa yang melakukan sewenang-wenangnya. Sehingga disebabkan bahawa orang yang mati dibunuh kerana menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang berlaku sewenang-wenangnya, dia termasuk di kalangan sayyidu syuhada, penghulu bagi golongan syuhada. Besar kedudukannya. Tapi ini maknanya apa pun benda, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat penting. Kalau kita mengucapkan satu kebaikan tapi akhirnya balik kepada kepentingan diri kita, dia takkan bertahan lama. Sebab tu kalau kita tengok berapa ramai orang-orang soleh dahulu yang mati terkorban di jalan Allah. Berapa ramai orang soleh terdahulu yang dipenjara. Saya selalu sebut, saya kata kalau satu zaman di mana zaman itu ramai orang jahat, maka yang masuk penjara tu orang-orang baik. Sebaliknya kalau di satu zaman tu ramai orang baik, maka yang masuk penjara tu orang-orang jahat. Kerana bagi orang jahat, orang baik itu jahat bagi mereka. Sebab tu musuh orang jahat tu orang baik. Orang jahat kan dia tak berkawan orang baik, dia berkawan orang jahat. Maka begitulah juga orang baik, dia tak dapat nak berkawan dengan orang jahat. Ada satu hadis saya nak tamatkan di sini. Bagaimana dalam ayat Al-Quran yang kita baca dahulu, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Orang-orang Bani Israel telah dilaknat melalui lisannya Nabi Daud, iaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisannya Nabi Isa, iaitu dalam kitab Injil. Puncanya apa? Bani Israel yang kufur ni dilaknat. Kerana mereka ni nampak kemungkaran tapi mereka tidak mencegahnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pada asalnya dulu orang Bani Israel ni bila dia buat kemungkaran, ulama-ulama mereka bangkit dan tegur. Betulkan nasihat mengikut apa yang mereka termampu. Tapi lama-kelamaan berlaku satu era di mana akhirnya antara orang mungkar ni, orang baik dengan orang jahat boleh relax-relax sama minum-minum kopi, santai-santai, antara ulama yang patutnya menegakkan kebenaran dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran ni dah tak rasa apa dah, dia santai, tak ada tegur, tak ada nasihat. Maka apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar ini terhenti, maka akhirnya Allah SWT timpakan azab ke atas bangsa Bani Israel tu. Itu yang kita baca dahulu, bagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, Rasulullah cerita bahawa ada satu kaum yang berjumlah 18,000 orang, yang mana mereka tu melakukan amalan para Nabi. Makna orang-orang soleh, amalannya amalan para Nabi. Tapi dihancurkan oleh Allah SWT dengan satu azab. Maka sahabat bertanya, macam mana boleh jadi macam tu? Sedangkan mereka tu orang soleh, kaki masjid, kaki zikir, kaki baca Quran, kaki maulid, kaki itu, kaki ini. Tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu je Nabi kata apa? Mereka tidak marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi nak mencegah perbuatan yang mungkar asasnya tu apa? Marah kerana Allah. Marah kerana Allah. Dan marah kerana Allah tu adalah buah-buah daripada keimanan. Selain daripada cinta kerana Allah, benci kerana Allah, marah kerana Allah, suka juga kerana Allah. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan pada pertemuan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.